Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita jumpa khas daripada TV Al-Hijrah. Anak-anak saya iaitu dan Daniel. Jadi insyaAllah jangan sampai pukul 9 tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Faham tak yang cakap Arab? Kalau kena tanya, faham tak faham? Tak faham kena terjemah. Dia kata yang ni duk biasa dengar masa khutbah. Tak faham tak? Oh, tak faham. Tak faham dia makna dia. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Usikum, aku wasiatkan kepada kamu semua. Wa iyaya, dan wasiat juga untuk diri aku. Bitaqwallah, untuk sama-sama takwa kepada Allah. Faqad, sesungguhnya, fazal muttaqun, berjayalah, senanglah, bahagialah, tenanglah orang-orang yang bertakwa. Faham eh? Okay, alhamdulillah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada ayahanda saya, Cikgu Ahmad, yang saya kasihi lagi saya sanjungi, Tuan Imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, khususnya cikgu-cikgu saya yang mana ada dalam ni, ustaz-ustaz saya, dan umumnya kepada semua cikgu-cikgu dan tenaga-tenaga pengajar yang saya sayangi dan saya cintai, ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita baca doa sikit sebelum mula, boleh ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada semua sudi duduk untuk duduk dalam satu majlis ilmu. Baik. Kalau dekat tempat lain, kalau dekat mana, dekat Pahang ke, dekat Selangor ke, dekat Terengganu ke, tak mana lagi, dekat Johor ke, saya pergi rata-rata ni starting tu dia kena minta izin dulu, minta ampun apa dulu, sebab kita cakap bahasa utara. Sini tak payahlah, sini semua bahasa kita. Dia goreng serupa. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, sebelum saya pergi jauh, insya-Allah kok mana pun, terutamanya majlis saya, khususnya majlis ulama-ulama lain, bila kata duduk saja dalam majlis ilmu, mau tak mau sikit
Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Mesti sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mau pagi ni saya minta bila dengar saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau semua pakat selawat bagi bergema buang masjid ni. Mau kena bagi bergema buang. Pasal apa dia kata? Pasal kalau orang yang manusia biasa kita sebut dia ni logik dulu. Ni logik dulu. Patutnya bukan logik dulu, patutnya kena bagi hujah Quran apa dulu. Tak usah kita bagi logik dulu. Bukan nak lawan apa, dak nak sebut saja. Dak kalau ikut kita manusia biasa, dia cikgu ke dia siapa ke kena mau sebut nama dia. Cikgu, datuk, kena mau sebut di sini mic ni. Tu tak apalah manusia biasa. Bukan kekasih siapa-siapa. Yang ni yang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan kekasih kita saja. Dia kekasih malaikat. Dia juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kata dia ni, yang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, masa dia kena punggai dengan batu tu bukan kata manusia saja menyayat hati tu. Malaikat tak sampai hati nak tengok. Orang macam ni kita minta bila sebut nama dia mau bergema bawa selawat kat dia. Bukan majlis ni saja, lepas-lepas ni. Sebab apa? Ni baru nak main hujah dia pula. Pasal antara benda yang Tuhan mula dengan diri dia, sanna binafsihi, dia mula dengan diri dia dulu. Tuhan dia mula peringat, dia kata aku mula dulu. Okey, Tuhan kata aku mula dulu ni dalam mana? Antara yang Allah mula dulu, Allah sebut yang selalu baca hari Jumaat tu, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ada Allah kata apa? Inna Allah wa malaikah. Allah dan malaikat selawat. Allah mula dia dulu. Okey, ni pagi ni cerita kita pasal Quran saja. Siapa nak ambil Quran, siapa ada iPad kan nak guna Quran, Fadal, mafish muskilah. Boleh ambil, boleh pakai. Nak ambil Quran, nak tengok, nak belek apa, buat, tak ada masalah. Sebab hari ni kita nak, orang kata apa, nak belek, lunyai bang Quran hari ni. Jadi pagi ni tak ada can nak tidur. Pagi ni dia tak ada can nak tidur. Hari ni nak cerita Quran, dia pusing sampai lumat. Okey, insyaAllah. Formula yang pertama, ingat sampai mati, insyaAllah. Bila kata Quran, bila kata hadis Nabi SAW, bila dia susun kronologi by kronologi, sequel by sequel, scene by scene, step by step, satu persatu Tuhan sebut benda tu. Contoh paling mudah sekali dalam surah Mukmin, Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'min surah Fatir, nama timbangan Al-Mu'min. Surah Mu'minun yang kita selalu baca tu, qad aflahal mu'minun tu, bawah dia tu dia kata apa? Thumma khalaqna النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ada cerita satu-satu. Manusia jadi lagu mana? Mula apa dulu? Satu. Dia sebut satu-satu. Makna kata tak boleh langkau. Dia tak boleh duk kata yang ni dulu kemudian ni. Tak. Kena ikut satu-satu. Sama macam dalam surah yang Allah sebut, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus.
Malik Al-Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun. Dia susun satu-satu nama dia. Dia susun satu-satu nama dia, kena pi satu-satu. Pasal apa dia mula dengan salam dulu baru Kudus, mula dengan Kudus dulu baru salam, baru mukmin, baru muhaimin. Dia kena ikut benda tu. Dia bukan saja-saja duk nak bagi sedap ayat dia susun lagu tu, bukan. Quran bukan style lagu ni. Quran setiap baris, setiap titik, setiap yang dia susun satu huruf tu semua kena kira. Yang tu kata Quran. Sama macam kita baca muqaddimah tadi, apa dia? Allah, malaikat, hai orang beriman. Dia mula diri dia dulu. Dia mula diri dia dulu. Nak habang kata apa? Ni yang hampa nak sebut nama dia ni, dia ni satu orang mulia. Pasal aku mula diri aku dulu selawat ke dia. Jadi hai orang beriman, makna kata tanda orang beriman dia kena selawat dekat Nabi. Bila dia dengar saja nama Nabi dia tak selawat, orang ni macam mana keadaan dia? Baik, kita masuk pula hadis Nabi. Tadi ayat Quran, ini hadis pula. Hadis Nabi. Nabi kata apa? Syaqiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaika faqultu amin. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Jabir radhiyallahu an. Hadis ni malaikat Jibril turun dekat Nabi masa Nabi naik mimbar. Masa Nabi jejak anak tangga nombor 1, Jibril sudah turun mai. Dia maki beberapa makian, beberapa caci dia bagi dulu. Antara dia anak tangga yang terakhir nombor 3, bila Nabi pijak saja dia kata apa? Syaqiya abdun. Yang ni yang tu pesan tu. Pasal ada kalimah syaqiyah abdun tu yang sebelum mula sekali sebut hadis ni. Sebelum mula sekali sebut kata bila sebut Muhammad kena selawat buang dekat dia. Pasal dia turun malaikat tu mula sekali dia kata syaqiyah abdun, celaka satu manusia. Punya marah dah. Pasal zukirta indahu, bila sebut nama hang wahai Muhammad, walam yusalli alaika, dia tak pernah selawat dekat kau. Bila dengar nama hang dia tak pernah selawat dekat hang. Dia ni satu orang celaka. Nabi kata apa? Faqultu amin. Nabi kata amin, mudah-mudahan orang macam ni celaka buang dekat dia. Kita duk ingat duduk dalam masjid. Saat ni dah kali ketiga dah sebut dalam masjid. Saya pesan kepada diri saya dan semua, jangan lupa niat tahiyatul masjid. Dapat pahala, tidur pun dapat pahala. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduk ingat dengan niat iktikaf mai ke atas, dengan duk kata duduk dengar majlis ilmu ni, kira Tuhan duk payung dengan rahmat lah. Sebab dalam hadis lain pun Nabi kata malaikat payung dengan rahmat. Duk doa buang dekat dia, dia tak tahu kata malaikat duk kata hang celaka, hang celaka, hang celaka. Sebab bila dengar nama Nabi dia tak selawat. Yang tu yang duk pergi mengaji lama dah, bukan kata tak mengaji, mai mengaji. Bukan kata tak dengar duduk depan, bukan kata kat orang depan. Bukan kata kat orang duduk depan, tapi nak abang kata mai mengaji dak, mai. Duduk dak, duduk. Dengar dak, dengar. Ayat-ayat untuk guru ni tu dia duk meracik saja. Tapi tak jadi. Ilmu orang masuk dia keluar balik. Duduk macam tak dengar. Pasal yang kata malaikat duk doa untuk orang majlis ilmu tu tak ada ke dia. Pasal dia dengar nama Nabi dia tak selawat bang. Ini hadis sahih Syekh. Ini hadis sahih. Yang ni bukan muqaddimah lagi, baru pra muqaddimah. Muqaddimah tak masuk lagi. Dia nak pesan dulu. Sebab sekali dah masuk muqaddimah dia cerita lain. Jadi saya pesan hari ni, bermula hari ni, sampai bila-bila? Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila? Sampai kiamat. Selagi mana duduk dalam majlis ilmu, selagi mana dengar kod radio, selagi mana dengar kod iklan, selagi mana dengar kod mana lagi, dengar kod TV, selagi mana dengar ceramah, dengar forum, dengar apa kalau bila dengar saja nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau kena selama selawat bang. Yang tu. Pasal dia bukan duduk kat saya. Saya memang tak mau saya selawat. Orang yang dengar tu sekali lagi malaikat kata celaka dekat dia.
Malaikat kata tak apa, malaikat tak apa lagi. Nabi amin kat atas. Yang tu berat. Pasal Nabi amin, orang macam ni celaka. Jadi pesanan untuk diri saya terutamanya lah, kita semua ambil pengajaran. Baik, sebagai mukadimah nak mula, saya bawa satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, inna lillahi malaikatus sayyarin. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi kata, inna lillahi malaikatus sayyarah. Ataupun dalam hadis yang lain, riwayat yang bunyi lain pula, Nabi kata apa? Inna lillahi sayyaratun malaikah. Dia bunyi lagu tu. Apa dia? Sesungguhnya bagi Allah ada satu kumpulan malaikat yang kerja malaikat ni ronda. Kerja malaikat ni dia ronda aja. Soalan, jangan risau, duduk dalam majlis saya selalu tanya soalan. Siapa boleh jawab, jawab. Tapi tak ada hadiah lah kan? Cikgu Ahmad Umaidi ada sedia hadiah untuk orang jawab cuy. Soalan, bila kata malaikat ronda ni, kita kata malaikat terbang lah, no? Bila kata malaikat terbang tu, tahu mana malaikat terbang kena ada sayap lah, no? Tahu mana malaikat ada sayap? Saya tanya. Rukun iman yang ketiga, percaya pada malaikat. Tahu mana malaikat ada sayap? Soalan tu. Tanya, dia kata, duk dengar orang cerita lah. Tak lah, okey lah, orang cerita tu tak apa lah. Dia kata, awak ustaz menafikan. Kan malaikat kata, tak, saya bukan tanya menafi. Tanya nak jawab lah. Saya nak jawab lah. Saya tanya dulu, tahu mana malaikat ada sayap? Ingat jawapan ni sampai bila-bila. Allah sebut dalam Quran surah Fatir ayat 1. Selalu duk baca Yasin, dia tertinggal Fatir. Fatir sebelum Yasin. Fatir dia tak ada tengok, dia terus langkau Yasin ya. Tak apa, tak ada masalah. Yasin baca tu dah bagus dah. Teruskan baca, jangan tak baca. Surah Fatir ayat nombor 1. Ni kata malaikat ada sayap ni, mula dengan surah ni Allah sebut. Allah kata apa? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Yang mana ada tu saya maaf kalau saya baca salah betul. Salah ni manusia, sifat manusia, tak boleh. La yakhlu, dia tak pernah kosong. Makna kata sentiasa buat apa? Al khata' wa nisyan. Dia mesti salah, mesti silap, mesti lupa. Saya samalah. Apa dia? Allah kata, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala yang ada di langit dan bumi, yang segala ada di antara keduanya, dan segala di langit tu dan di bumi tu semua Allah punya. Allah cipta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tu. Selesai. Ja'ilil malaikah. Allah yang kita kata segala puji bagi ke dia tu, Allah tu juga ciptakan malaikat. Dia jadikan malaikat rusulan sebagai pesuruh dia. Nak main majlis ilmu ni dah tak payah. Dia hantar malaikat saja main. Nak bagi wahyu, dia hantar malaikat saja. Malaikat Jibril bagi wahyu. Nak turun rahmat, nak tiup sangkakala, dia hantar malaikat yang mana yang dia cipta. Semua sebagai pesuruh dia. Orang suruhan dia. Dia hantar. Baik, malaikat yang jadi suruhan ni semua ni apa dia? Uli, setiap seorang, setiap satu malaikat tu. Apa malaikat apa? Seorang, satu. Semalaikat. Cikgu Sahara nak tolong bahasa Melayu. Betul ya cikgu, pakai satu malaikat lah cikgu. Itu cikgu saya. Seorang malaikat. Satu lah, bukan seorang lah, satu. Jadi uli, setiap satu malaikat tu ajnihah, kepak.
Baru tang sini tahu kata ada saya. Mathna, dua kanan, dua kiri. Makna kata sepasang kanan, sepasang kiri. Ataupun dua pasang. Satu, dua pasang. Wa thulatha, tiga kanan, tiga kiri, tiga pasang. Wa ruba', empat kanan, empat kiri, empat pasang. Takat empat pasang saja. Boleh tambah lagi tak? Keempat pasang saja. Sebab dia ruba', tadi saya sebut ruba', betul tak ada nombor dah, tak ada khumas, tak ada apa dah, tak ada sebut dah. Empat dah. Dah banyak. Baik, tahu mana banyak? Ayat lepas tu, apa dia? Yazidu fi khalqi ma yasha. Allah boleh tambah berapa banyak helai sayap Allah nak tambah, Allah boleh tambah kat malaikat. Pasal itu bila kita buka surah Al-Isra ayat 1 tu, Allah nak cerita berkaitan dengan Isra dan Mi'raj tu. Contoh tafsir Ibnu Kathir, tafsir Munir, tafsir Qurtubi, tafsir mana lagi? Tabari. Dia akan cerita, dia kata apa? Malaikat Jibril pada dia ada 600 sayap belah kanan, 600 sayap belah kiri. Subhanallah. Tak suruh duk fikir. Saya bukan suruh fikir besar mana. Duk buat kerot-kerot muka fikir besar mana 600 nak tanggung 600 sayap. Dak, ni tak boleh. Ni bukan kita punya fikir ni. Bukan idea kita. Kita tak boleh fikir punya. Ni dah terkeluar otak ni. Bayanglah, burung kasawari yang dua sayap tu pun besar mana. Yang ni 600. Bukan kata campur dua-dua 600. Sebelah 600. Dan dalam hadis yang lain, bila kita buka kitab-kitab bab membincangkan bab pasal malaikat ni, bila dibuka saja sayap malaikat masa malaikat turun jumpa dengan Nabi SAW, malaikat Jibril turun tu, dia kembang sayap dia tu, bertaburan berlian-berlian dan mutiara-mutiara daripada sayap dia. Subhanallah. Sebab tu jangan heran macam mana Nabi boleh semayang 1 rakaat 6 juzuk. 1 rakaat 6 juzuk. Yang ni takat baca Al-Ataka Hadisul Ghasyiyah pun garu kaki. Dia kata mentang-mentang mai daripada Johor baca ayat panjang. Dia duk kata dalam duk semayang tu, dia duk kata imam, amboi mentang-mentang mai Johor duk baca Sabihai pagi-pagi, sini duk baca biasa aja. Dia kata taulah, kata ni mai jauh apa duk mengaji dekat sini, tengok dulu SMK ni pun terbaik. Mayang Jumaat duk semayang belakang tu, duk atas tidur. Saya duk mayang sini dengan kempen sampin warna hijau apa SMK zaman tu. Ayahna namuna muslimin muslimat. Nabi, daripada hadis Ibni Mas'ud, Nabi SAW, bila mana Nabi semayang, Ibni Mas'ud ikut Nabi. Rakaat pertama Nabi baca 100 ayat Baqarah tu, ayat 1 sampai 100. Bila sampai 100 itu, Ibni Mas'ud kata sat lagi 100 ni dia berhenti dah kot. Nabi lajak lagi 101, 102 ayat. Dia kata sat lagi 200 Nabi berhenti kot. Habis ayat 200 Nabi sambung lagi 201, 202. Dia kata habis selesai surah Baqarah kot. Selesai surah Baqarah, Nabi sambung pula Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, lagi sekali pula sambung surah Ali Imran pula. Dia kata Ali Imran takat 100 kot. Sampai 100 Ali Imran, Nabi sambung lagi 101. Dia kata habis surah Ali Imran kot. Habis surah Ali Imran, sambung pula Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah An-Nisa pula Nabi sambung. Dia kata An-Nisa pun sampai takat 100 kot. Sampai 100 ayat sambung lagi. Sampai selesai surah An-Nisa baru rukuk. An-Nisa juzuk 6 Syekh. Ujung dia juzuk 6. Jangan heran. Sebab Allah buka dekat Nabi, Nabi boleh nampak betapa besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa syukur dia tu. Yang Aisyah bila tanya, awaklah Nabi, Aisyah cakap Arab lah, ni cakap utara, cakap kita. Awaklah Nabi duk semayang ni sampai bengkok-bengkok kaki. Bengkok sungguh Syekh. Hadis sahih, riwayat Imam ni buka dalam Syama'il Muhammadi, kitab karangan Imam At-Tirmizi tu.
Mayang ni sampai bengkok kaki. Bengkok kaki lagu mana? Makna kata berdiri tu sampai merah-merah kaki, sampai bengkok-bengkok kaki. Kita bukan bengkok, kita pasal merah tu pasal garu. Duduk berdiri lama, duduk tenyih dengan kaki tu sampai merah. Aisyah tanya Nabi, ni pasal apa ni Nabi hang semayang sampai tahap sampai bengkok-bengkok kaki? Bukankah Allah telah ampunkan dosa ma taqaddama wa ta'akhir? Apa yang dulu dan apa yang nak mai ni, kalau Nabi buat semua Allah ampun dosa, masuk syurga. Apa jawab Nabi? Afala akunu 'abdan syakura ya Aisyah, ya Humairah, afala akunu 'abdan syakura? Apa salahkah aku jadi hamba Allah yang syukur? Apa salahkah aku jadi hamba Allah yang syukur? Pasal ni punya duk nampak dengan 600 sayap, sat lagi mai dengan buruk, sat lagi pi dalam perjalanan, balik pula naik pula Sidratil Muntaha, nampak pula yang kata Sidratil Muntaha, yang kata Arash, Tamanat. Allahu Akbar, subhan. Kita pasal tak nampak. Kita pasal tak nampak. Mayang 2 rakaat pun 5 minit kalau boleh. Kira 5 minit tu pun paling lama. Tekah-tekah paling laju pun inna a'tayna pun rasa lama. Dia kata buatlah rasa lama baca inna a'tayna. Inna a'tayna rasa lama. Kita ni dalam keadaan macam tu, yang baca inna a'tayna rasa lama ni, boleh agakkah kita masuk syurga, Syekh? Dak gaya tu kita kata ada tanjak dah nak masuk syurga. Gaya tu, yang hari ni punya gaya, yang hari ni punya tabiat kita tu. Tanya diri kita, pasal apa ni yang duk tanya-tanya soalan-soalan lagu ni? Tanya tu bukan pasal apa. Hari ni berapa Safar? 27 Safar. Bila kata 27 Safar, soalan mudah saja saya tanya. Siapa yang dah baca 27 muka surat Quran? Kalau campur Muharram 30, campur 27, 57 muka surat. Siapa dah baca 57 muka surat Quran? Makna kata satu hari satu lain. Hari ni orang tinggal Quran. Satu kitab yang angkat martabat manusia, satu kitab yang bagi orang lain jadi hebat satu ketika dahulu, zaman Tok Nadok boleh no? Zaman dulu lah. Zaman tu orang boleh jadi cerdik, boleh jadi pandai. Zaman buta huruf. Ini bukan buta huruf, kita semua celik, tapi jadi tak berapa cerdik, lebih teruk daripada zaman dulu. Pasal tinggal Quran. Ni yang main masjid ni, Syekh. Ni saya tak payah cakap ni. Ni semua ahlul masjid saya kenal. Tengok muka pun tahu. Pasal apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada kesan tanda sujud Allah sebut dalam muka. Kita boleh kenal orang yang minum arak, orang yang isap dadah, orang yang isap rokok, orang yang apa lagi, apa mai semayang. Tengok muka boleh kenal. Allah sebut ada tanda tu. Tuan-tuan tak payah kita cakap jangan lupa main masjid. Nah, tak payah. Yang ni semua orang baik-baik dah. Tapi tara orang yang main masjid tinggal Quran. Nuh yang luar sana tu tak tahulah, tak pernah baca langsung pun ada. Jadi jangan heran, jangan sembang. Kita hari ni jangan sembang. Awaklah sekolah jadi macam ni, awaklah universiti jadi lagu ni, awaklah pelajar-pelajar kolej jadi macam ni, awaklah jemaah masyarakat orang muda-muda jadi macam ni. Jangan tengok benda lagu tu. Tengok sejauh mana kita terap Quran dalam kehidupan. Rumah tak pernah dengar Quran langsung. Rumah tak pernah dengar Quran langsung. Nak baca pun Yasin tu malam Jumaat tu, baca senyap-senyap lagu macam zaman jahiliah tu. Kalau dengar kuat-kuat orang bunuh orang. Baca Yasin senyap-senyap. Lagu zaman jahiliah macam Nabi zaman semayang sembunyi-sembunyi tu. Bagilah dengar rumah kita baca bunyi Quran. Kadang-kadang ada juga orang duk telefon saya. Orang minta nasihat kat kita kan. Yang minta nasihat ni bukan kata tara-tara bayar saya. Bayar lanjut-lanjut ni. Telefon minta nasihat pasal apa? Nak bercerai. Saya kata minta saya apa? Saya kahwin pun belum lagi. Nak minta nasihat saya.
Dia kata tak apa Ustaz, bagi tahu apa ni. Baik, saya tanya satu soalan lah, saya tanya. Ini yang duk bergaduh apa semua ni, sebelum duk kata dia telefon tu, dia kata dia ni kepala batu lah, pada pergi kata kat bini dia kepala batu. Dia pergi kata lah macam-macam. Yang perempuan pula telefon kata laki saya ni tak guna apa, duduk kata kat kita. Saya kata nanti dulu, sebelum nak cerita semua tu, sebelum nak bagi saya dengar, jawab satu soalan saya. Kalau boleh jawab, saya jawab soalan tuan. Kalau boleh jawab, saya jawab soalan tuan. Apa dia? Mayang jemaah tak rumah tu? Senyap tak boleh jawab. Lepas tu kena kuliah maghrib dalam telefon. Tak pernah semayang, yang bagi rahmat dan kasih sayang Tuhan, hang tak pernah semayang, tak jadi. Lepas tu duk minta kita bagi nasihat. Nah, nasihat lagu mana? Memang tak boleh. Rumah awak tak biasa dengar. Saya tanya, dah jawab azan tak boleh, apa semayang tak boleh. Saya kata, azan lah rumah tu. Azan pun tak dengar. Allah. Tu semayang Syekh.